Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hari ini kita telah berjaya menempuh 20 hari bulan Ramadan pada tahun 1441 Hijrah bersamaan 2020 Masihi, dan bersamaan dengan PKPB kedua, PKP yang kelima dan PKP ni paling lama sekali, iaitu selama 4 minggu. Saja bagi intro dah lama sikit sebabnya barulah tengah tunggu viewer. Minta maaf sebab hari ni lambat sikit, seperti dijanjikan pukul 10, tapi baru tahu kat Semenanjung ni pukul 10 tu baru habis tarawih dan kelam kabut. So terpaksa lah tadi terlewat sikit sebab hari ni baca, tak adalah baca panjang sangat tapi maybe sebab feeling kot, sebab malam ni 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan apa yang menariknya 10 malam terakhir bulan Ramadan ni, ada satu malam yang sangat special dan dia direkodkan dalam Al-Quran dalam satu surah, iaitu surah Al-Qadr. Dan 10 malam terakhir ni, malam istimewa tu adalah Lailatul Qadr. Okey, ada satu hadis di mana hadis riwayat Aisyah di mana Nabi beritahu, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan dan pada hari-hari ganjil, pada malam-malam ganjil. So malam ni adalah malam ke-21, iaitu malam ganjil. Ni malam ganjil yang pertama dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan. So, kita sebagai umat Islam, kita kena ambil peluang ni sehabis boleh dan kita grab this chance dan kita buatlah amal sebanyak boleh pada malam-malam Qadr, pada malam-malam ganjil bulan Ramadan ni. Sebab apa? Ada satu malam di mana malam tu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan bayangkan, kita ni umur kita pendek ke? Umur kita pendek je, umur kita dalam 60 sehingga 80 tahun. Tetapi apabila kita beramal pada malam Lailatul Qadr, malam Lailatul Qadr, pada Lailatul Qadr kita akan diganjarkan pahala kita umpama 1000 bulan. Wow, banyak kan? 1000 bulan tu bukannya 1000 bulan tu bukannya sehari ataupun 2-3 hari, tapi 1000 bulan ni umpama dia punya bersamaan dengan 83 tahun. Bayangkan kita hidup 10 tahun lagi, dan dalam masa 10 tahun tu kita dapat ke 10 tahun tu kita dapat Lailatul Qadr. Bila kita total up, kita dapat 830 tahun beribadah. Bayangkan, punyalah Allah Maha Kaya nak bagi kita banyak pahala sebanyak-banyak boleh pada bulan Ramadan ni. Tapi sangatlah rugi kalau kita tak grab this chance. Contohlah macam ada bos nak bagi bonus kat kita kan. Okay, tahun ni, bulan ni dapatkan sale 1000. Bila dapat sale 1000, akan dapat bonus, tak payah kerja selama hidup, sepanjang hidup, dan gaji jalan. Takkan kita tak nak ambil lagi? So, kita sebagai orang yang ada akal, mestilah kita nak ambil bonus ni dan kita try sehabis boleh untuk dapatkan KPI tu. Tapi kalau kita rasa macam buat apa nanti, kan ada apa pun, so rugilah kita kalau kita tak grab 10 malam terakhir punya pahala yang Allah janjikan ada Lailatul Qadr. Okey, bercakap tentang Lailatul Qadr, macam mana kita nak tahu yang bila Lailatul Qadr ni akan muncul? Dia mengikut hadis-hadis yang ulama kumpul, ada beberapa tanda yang kita boleh tahu dia adalah Lailatul Qadr. Yang pertama, pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan kita berada dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan dah sekarang ni. Fasa yang ketiga bulan Ramadan. Kalau macam PKP, kita ada fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, sekarang dah fasa ke-5 dah. So, setiap fasa-fasa tu ada dia punya ciri-ciri juga. Dan begitu jugalah dengan Ramadannya fasa ni. Fasa ketiga ni, kita kenalah all out sehabis boleh. Dan Nabi, 10 malam terakhir ni, Nabi mengikat kainnya, iaitu Nabi tidak bersama dengan isteri, punya nak fokus dengan beribadah pada 10 malam terakhir. Dan 10 malam terakhir ni juga dalam satu hadis di mana Nabi mengejutkan keluarga dia untuk beribadah pada malam bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan ni. Ini maksud
sekejap. Nabi sebelum bulan Ramadan, Nabi tak kejut pun ahli keluarga dia. Tapi pada bulan Ramadan, Nabi kejut ahli keluarga dia untuk beribadah. Sebabnya Nabi nak tunjukkan yang punyalah banyak pahala yang kita boleh grab pada 10 malam terakhir bulan Ramadan ni. Itu yang pertama, 10 malam terakhir bulan Ramadan, dia adanya Lailatul Qadr. Kedua petanda Lailatul Qadr ialah pada malam-malam ganjil. Hari ini ialah malam pertama, malam ganjil dalam 10 malam terakhir bulan Ramadan. So, ni adalah tanda-tanda yang kita mungkin boleh jadi hari ni, malam ni ialah malam Lailatul Qadr. Dan petanda ketiga ialah kita akan berasa penat dan mengantuk. Siapa yang rasa penat mengantuk tu, sebab sedangkan dah 20 hari sebelum ni, kita rasa okey je untuk beribadah pada setiap malam bulan Ramadan. Tapi tiba-tiba pada malam Lailatul Qadr tu, kita akan rasa mengantuk. Mengantuk yang teramat sangat. So kat sini Allah sebenarnya nak uji kita. Kita boleh mujahadah tak nak melawan mengantuk kita tu untuk dapatkan pahala yang Allah nak berikan. Kalau kita mampu, kita dapatlah bonus yang Allah nak bagi tu. Kalau kita tak mampu, kita rugilah. Dan kemungkinan kita tak dapat dah Ramadan tahun depan. Sebab umur kita dah pendek, kita tak sempat pun. So rugi sangat kalau kita tak dapat grab pahala yang Allah nak bagi ni. Itu yang ketiga, kita akan berasa mengantuk. Yang keempat, pada cuaca malamnya akan berasa sejuk. Tidaklah panas dan tidaklah terlalu dingin. Kita akan rasa nyaman. Nyaman ni kalau orang Sarawak sedap. Maksud nyaman kat sini, kita akan rasa seronok. Kita rasa tak adalah sejuk sangat. Kalau sejuk sangat tu tergetar-getar kan. Tak adalah sepanas sangat sampai nak kena buka aircon suhu sampai 16. Lepas tu dah buka aircon, buka baju lagi, tak sejuk-sejuk, panas. So tapi bulan Ramadan pada Lailatul Qadr ni, kita akan rasa sangat sejuk yang nyaman. Yang seterusnya ialah kita akan rasa tenang. Pada Lailatul Qadr, rasa tenangnya dia sampai anjing-anjing pun tak menyalak. Anjing tak menyalak. Lepas tu kita akan dengar bunyi-bunyi kenderaan. Bunyi kenderaan kita sekarang ni memang tak ada kenderaan lah, PKP semua duduk rumah. Kita akan dengar sangat tenang. Angin tiup sepoi-sepoi bahasa. Lepas tu anjing tak menyalak dan tak ada bunyi-bunyi gangguan yang seperti malam-malam sebelumnya. Dia akan malam Lailatul Qadr akan jadi malam yang paling special. Siapa yang perasan je, siapa yang menghidupkan malam-malam sebelum 10 malam terakhir ni, dia akan perasan yang lain macam lah sebelum Lailatul Qadr ni. Dia punya ketenangan tu lain macam sikit. Aura dia lain. Aura yang aura 10 malam terakhir lain. Okey. Seterusnya, pada petanda Lailatul Qadr pada paginya, cahaya bersinar dengan sangat lembut. Kita akan rasa macam tenang dan matahari tidaklah terlalu panas pada keesokan malamnya, keesokan paginya. Kita akan tengok yang cuaca tak panas sangat. Seakan-akan macam matahari tu bagi cahaya yang sangat lembut kita tak rasa macam panas. Sebelum ni kalau panas, dia panas terik tau. Tapi bila Lailatul Qadr, panas dia akan macam lembut. Contoh macam pagi tu macam yang baik untuk vitamin E tu. Pada awal pagi tu kita akan rasa benda tu lama. Pada malam Lailatul Qadr, apabila Lailatul Qadr tu muncul. Dan seterusnya, tak hujan. Lailatul Qadr bila Lailatul Qadr tu terjadi pada satu malam, dia tak hujan. Selalunya tak akan hujan. Sebabnya dah tenang semua. And then Allah nak bagi kita rasa yang Lailatul Qadr ni ialah satu malam yang sangat istimewa. Dan sehingga kan Lailatul Qadr sekali je dalam setahun. Tetapi sekali itulah dia sangat-sangat special. Sama macam kita sambut Merdeka. Merdeka 31 Ogos. Sekali je dalam setahun. Kita tak sambut tiap-tiap tahun. Kita tak sambut sepanjang tahun ke apa. Tapi sekali itulah dia paling bersejarah sekali. Samalah juga dengan Lailatul Qadr. Sekali je. Tetapi dia punya faedah, dia punya manfaat, dia punya wow. Sepanjang tahun. Nak kena tunggu tahun depan pula untuk dapatkan Lailatul Qadr yang akan datang. Itu saja perkongsian saya pada malam ini. Semoga
kita dapatlah bertemu dengan Lailatul Qadr. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa balighna Lailatul Qadr. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Ramadan dan sampaikanlah kami kepada Lailatul Qadr. Itu saja. Semoga kita dapatlah hidupkan 10 malam terakhir ni dengan amalan yang sebanyak boleh. Seperti mana Nabi lakukan. Nabi beribadah pada 10 malam terakhir ni seakan-akan tiada lagi bulan Ramadan yang akan datang. Subhanallah. So kita ikutilah contoh teladan yang terbaik, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu dengan kita beribadah juga sehabis boleh pada 10 malam terakhir ini, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dengan surat Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa alhamna bi'alamin. Okey, jumpa esok pula insya-Allah. Assalamualaikum, bye. يا هلا نبي محمد ذلك الفضل من الله يا هلا نبي محمد ذلك الفضل من الله